sidang hari ini dihormati, mari kita sama-sama berdiri dan seterusnya menyanyikan lagu Negaraku. Majelis mengucapkan terima kasih atas nyanyian itu tadi. Sidang hari dipersilakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Lenggang bertampak seri memandang, silat sending menyusun jari. Salam sembah selamat datang, surilah Tuhan ke majelis kami. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Ahmad Razali, Ahli Parlimen Kaladerus. Yang berbahagia Puan Yusri binti Yusof, Penolong Pembawaan Pendidikan Daerah Unit Prasekolah dan Rendah, Sektor Pengurusan Sekolah mewakili Puan Pembawaan Pendidikan Daerah Kuala Terengganu. Yang berusaha Encik Sufian bin Mamat, Guru Besar Sekolah Kebangsaan beliau. Yang dihormati Tuan Haji Cik Ayub bin Osman, yang dipertua PIBG Sekolah beliau. Yang dihormati Encik Abdul Majid bin Abdul Rahman, Naib yang dipertua PIBG Sekolah beliau. Puan Zuraidah binti Hasan, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, ahli-ahli jawatan kuasa PIBG, guru-guru, para ibu bapa dan seterusnya, hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan syukur kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita diberikan ruang waktu dan kekuatan untuk berhimpun dalam mesyuarat agung tahunan PIBG Sekolah Kebangsaan Riau kali ke-30 bagi tahun 2022. Pihak majlis serta seluruh warga Sekolah Kebangsaan Riau turut sama merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh ibu bapa kerana sudi meluangkan masa bagi bersama-sama mencairkan mesyuarat agung tahunan PIBG yang kita rencanakan pada hari ini. Semoga dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dapat menceriakan lagi majlis kita pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan, kayu jati si kayu cendana, mari ditanam kita berdua. Majlis kami tidak akan sempurna tanpa diri serta doa. Sebelum kita dibuka, marilah kita sama-sama berdatangan dan memohon limpah rahmat dan barakah dari Yang Maha Esa. Dengan itu, majlis dengan penuh hazim menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hussein bin Yusof untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ya Allah, Ya Karim, sesungguhnya pada hari ini kami berkumpul kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi keridhaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Kami berkumpul untuk bermusyawarah, bertukar-tukar pendapat dan menyumbangkan buah fikiran, tenaga dan juga sokongan ke arah memajukan lagi sekolah ini demi kebaikan anak-anak kami. Ya Allah, Ya Munzilal Barakat, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, sekolah kami akan menjadi sekolah yang cemerlang, terbilang, sekolah yang disegani dan dihormati, sekolah yang akan melahirkan murid-murid yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, perbaikilah segala kesilapan kami, jernihkanlah hubungan kami, jinakkan, lembutkanlah hati-hati kami, dan tunjukkanlah kami jalan yang membawa keselamatan dan keharmonian dalam menyelesaikan masalah yang timbul di antara pentadbir, guru-guru dan juga ibu bapa penjaga murid di sekolah ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, gunakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Majlis mengatakan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hussein bin Yusuf atas pilihan doa ibu tadi. Seterusnya, pihak majlis menjemput Adik Amir Syarifin Zaki daripada kelas 5 Ibnu Sina untuk mengalukan bacaan surah At-Tur. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahu nanti. Majlis mengucapkan terima kasih atas bacaan aluan ayat suci Al-Quran itu tadi. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, Adik Amir Mishawi bin Zaidi telah berjaya meraih tempat Naim Johan dalam pertandingan Ikhtiarul Peringkat Daerah Kuala Terengganu pada tahun 2021. Syabas diucapkan. Hadirin sekalian, majlis dimulakan dengan mempersilakan Yang Bersahabat Encik Sufian bin Muhammad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Riau untuk menyempurnakan bingkisan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peneraju, salam penyatuan ummah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi zawil akhlaqil karim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bil khair. Amma ba'd. Ya Muhammad Datuk Dr. Haji Muhammad Khairuddin bin Aman Razali, Ahli Parlimen Kuala Nerus. Satu tepukan untuk Yang Muhammad Datuk. Yang berusaha Puan Yusniza binti Yusuf, penolong pegawai pendidikan daerah unit prasekolah dan rendah sektor pengurusan sekolah, mewakili yang berbahagia Tuan Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Terengganu, yang dihormati Tuan Haji Cik Ayub bin Osman, yang dipertua PIBG SK Duyung, yang dihormati guru-guru penolong kanan, yang dihormati barisan ahli jawatan kuasa PIBG sesi 2021-2022, yang dirahmati para guru dan seterusnya, para ibu bapa dan penjaga murid-murid sekolah kebangsaan Duyung. Setinggi kesyukuran alhamdulillah wa syukurillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, maka kita dapat berkumpul pada petang Jumaat penghulu segala hari. Saya mewakili warga SK Duyung mengucapkan selamat datang kepada Yang Muhammad Datuk Doktor pada majlis ini. Majlis ini merupakan acara rasmi pertama Yang Muhammad Datuk bersama warga sekolah kebangsaan Duyung. Walaupun sebelum ini Yang Muhammad Datuk pernah hadir, tetapi atas kapasiti urusan tidak rasmi, ada 2-3 kali. Yang Muhammad Datuk dan para hadirin yang dirahmati sekalian, pertemuan kita pada petang ini adalah bagi menyempurnakan amanah yang digariskan dalam perlembagaan organisasi yang bernama PIBG, iaitu mesti melaksanakan mesyuarat agung tahunan pada setiap tahun sebelum berakhir bulan Mac tahun tersebut. Namun demikian, akibat kekurangan masa dan tempoh menunggu garis panduan atau SOP baru KPM, dari segi kebenaran kehadiran ibu bapa ke dalam kawasan sekolah yang perlu dimuktamadkan oleh Yang Muhammad Menteri Kanan Pendidikan selepas negara beralih kepada fasa peralihan endemik COVID-19. Mesyuarat agung tahunan kita telah tertunda hinggalah kepada petang ini. Apatah lagi dari segi logik keesahan kehadiran PIBG yang sepatutnya berasaskan ibu bapa pada tahun sesi persekolahan semasa, bukannya sesi persekolahan yang kita pakai bagi sesi 2021-2022. Maknanya murid ibu bapa tahun 6 yang pada bulan 3 nak beralih tingkat 1 buat usul, putus usul, padahal anak dia akan beranjak kepada tingkatan 1. Ataupun ibu bapa tahun 1 dak masuk lagi ke persekolahan tahun
satu. Ya, jadi dah adil. Jadi kita tunggu sampai sempurna. Setelah mendapat arahan pihak pendaftar institusi pendidikan, maka kita laksanakanlah sebelum 30 Jun 2022. Saya mohon maaf, suara saya macam Ramli Sarif. Sebab 2 hari bertepik bersorak tepi padang untuk pertandingan bola sepak peringkat daerah. 2 hari mari berakhir, dan sekolah kita alhamdulillah masuk ke peringkat suku akhir. Maka saya sebagai penasihat PIBG telah meminta YDP dan jawatankuasa PIBG merancang dan melaksanakan mesyuarat mengikut ketetapan pihak pendaftar. Yang Berhormat Datuk Doktor dan warga mesyuarat yang dihormati, perubahan landscape pendidikan negara dari masa ke semasa semakin rencam dan semakin mencabar. Lebih-lebih lagi selepas negara melalui gelombang jangkitan COVID-19. KPM telah menggariskan dasar dan hala tuju yang bersesuaian dengan keadaan dan keperluan semasa pendidikan negara. Para guru di sekolah perlu akur dan mesti melaksanakan dasar yang telah ditetapkan supaya inspirasi dan aspirasi negara dapat dicapai secara kolektif. Terbaru berkaitan pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS mengikut format baharu. PBS yang kita maklumi mengandungi 4 komponen. Yang pertama, pentaksiran bilik darjah PBD. Pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan secara berterusan oleh guru, sama ada secara formatif maupun sumatif. Yang kedua komponennya ialah pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum PAJSK. Dan yang ketiga, pentaksiran psikometrik, iaitu berasaskan kaunseling murid-murid, kemahiran murid-murid kita, kecenderungan murid-murid. Dan yang keempat, pentaksiran berpusat. Alhamdulillah, kita di peringkat sekolah rendah sudah dihapuskan UPSR. Tapi di peringkat sekolah menengah masih ada lagi pentaksiran berpusat, iaitu SPM dan STPM. Okey. Selain itu juga KPN telah melancarkan dan menggerakkan sekolah-sekolah supaya menggelorakan budaya sekolahku sejahtera. Jadi suara saya macam sedih dulu. Sekolahku sejahtera. Tujuannya untuk menggambarkan sekolah merupakan institusi yang selamat, sekolah yang seronok, tempat yang sihat, tempat untuk mengasuh jati diri murid, membentuk adab sopan murid, berfikiran rasional, berada dalam lingkungan yang kawasan yang harmoni dan sebagainya. Itu matlamat sekolahku sejahtera yang mempunyai 14 elemen yang perlu dicapai. Ya Muhammad Datuk dan warga masyarakat yang dirahmati Allah, nak dimaafkan. Kesempurnaan fizikal sesebuah permis tempat pembelajaran anak-anak adalah merupakan agenda utama kepimpinan sesebuah organisasi institusi pendidikan. Oleh itu, saya dengan penuh rasa rendah diri merayu sokongan Yang Berhormat Datuk dan PIBG sebagai pemegang taruh SK Duyung untuk kita ikhtiarkan penyediaan kemudahan fizikal dan material kepada kecemerlangan pendidikan anak-anak SK Duyung. Tidak perlu kita dendangkan pendidikan kelas pertama, first class in the world, tetapi realitinya kita masih terdapat sekolah-sekolah yang umpama sekolah di negara sedang membangun di dunia yang ketiga. Bagaimana kita hendak corakkan generasi pewaris kita
yang unggul, walhal kemudahan dan hak pembelajaran mereka masih ketinggalan. Sekalung perhargaan kepada para penyumbang, sama ada kewangan, material dan tenaga bagi membantu pihak sekolah. Terima kasih kepada Yang Berhormat Adun Bukit Tunggal atas sumbangan beliau, orang-orang perseorangan dan syarikat-syarikat serta NGO. Tidak lupa terima kasih daun keladi kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin, Ahli Parlimen Kuala Nerus, atas kesudian menyumbang bajet melalui JPP untuk pembinaan tambahan dataran perhimpunan SK Duyung sebanyak RM20,000. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah usaha Yang Berhormat Datuk. Sebagai tambahan, terdapat beberapa lagi permintaan pihak sekolah kepada Yang Berhormat Datuk Doktor. Yang pertama, banyak ni 10. Yang pertama, memohon dibina sebuah pentas berbumbung di dataran perhimpunan. Ini telah saya bisikkan kepada Yang Berhormat Datuk ketika beliau datang baru-baru ini. Pada petang ini, saya mahu Yang Berhormat Datuk Doktor putuskan sama ada lulus atau tidak permohonan tersebut. Kalau padi, katakan padi, tidak kami tetapi tampi. Kalau lulus, katakan lulus, tidak kami ternanti-nanti. Kalau lulus sebut lulus, angguk kita tepuk lalu. Menjadi harapan saya dan semua warga sekolah supaya sebuah dewan terbuka serbaguna dapat diikhtiarkan oleh PIBG melalui sokongan dan saluran Yang Berhormat Datuk Doktor, dapatlah didirikan di SK Duyung kita ini. Ianya akan menjadi tempat venue program dan aktiviti dalaman sekolah, memandangkan kapasiti untuk mengumpul murid-murid di dewan ini amatlah terhad. Begitu juga kemudahan gajah menyusul, laluan gajah menyusul daripada tempat kita ini kepada blok kelas pra 1. Kalau musim hujan, anak-anak pra tu basuh. Okey. Dan yang terakhir ialah dibina bangunan 3 tingkat bagi menggantikan bangunan kayu yang sedia ada tu, demi keselesaan murid-murid tahun 1. Memang tidak sesuai dengan kepadatan murid sekarang dalam satu-satu kelas, dan silingnya rendah, memang panas pada anak-anak kita. Mohon sangat-sangat Yang Berhormat Datuk kemukakan semasa perbahasan usul Kementerian Pendidikan atau perbahasan titah ucapan yang di-Pertuan Agong di sidang Parlimen nanti, biar bergegar bangunan Parlimen dengan tepik suara Yang Berhormat Datuk membawa permohonan rakyat Duyung ini. Sekurang-kurangnya permohonan ini tertulis dalam perancangan KPM atau dalam RMK 12 ke, RMK 13 ke, atau seterusnya. Sebab saya yakin dan percaya Yang Berhormat Datuk Doktor amat sensitif dan berani berjuang jika berkaitan dengan kebajikan rakyat Kuala Nerus. Untuk pengetahuan Yang Berhormat Datuk juga, isu ketiadaan air baik banyak lagi sering berlaku di Duyung ni, di SK Duyung. Dalam seminggu, kadang-kadang sehari atau 2 hari kita terputus bekalan air baik. Contohnya blok bangunan sana sudah 2 minggu tiada air. Jadi menyusahkan murid-murid untuk mengurus diri mereka untuk buang air besar atau kecil. Yang peliknya, bila kita cuti seminggu, buka naik sekolah, tak ada air. Jadi saya telah berhubung dengan Syarikat 1 dan mereka telah datang, teknisian atau juruteknik mereka Syarikat 1 telah cek
tekanan air kita dalam sekolah sama dengan kat luar. Maknanya tidak ada isu tentang tekanan air, rendah atau tinggi, kuat atau slow. Mungkin teknisian kata sistem pipe yang lama di kawasan sekolah kita ni. Jadi atas kapasiti Yang Berhormat Datuk, yang selaku pengurusi JLC yang diberi kepercayaan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pengurusan aset air berhad, kita mohon supaya ditengok-tengok jugalah ihsan Datuk untuk selesaikan isu ini. Jika pihak lain tidak sudi menerima bantuan yang hendak dihulu oleh JLC di bawah Datuk, pihak SK Duyung sudi menerimanya. Yang Berhormat Datuk dan semua ibu bapa yang dikasihi, sekali lagi saya rakamkan jutaan perhargaan kepada Yang Berhormat Datuk Doktor yang kita kasihi kerana sudi bersama-sama dalam majlis pada petang ini. Tidak lupa kepada semua ibu bapa yang turut bersama-sama pada petang ini sebagai tanda solidariti kita, kerana kita cakna, kerana kita camik, kerana kita cakna akan pendidikan anak-anak kita. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermusyawarah. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Besar di atas ucapan yang penuh harapan sebentar tadi. Bagi meneruskan perjalanan majlis kita pada hari ini, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Dihormati Tuan Haji Cik Ayu bin Osman yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan beliau untuk memberikan ucapan. Dengan hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati lagi kita kasihi Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Aman Razali, Ahli Parlimen Kuala Nerus. Yang saya hormati Yang Berusaha Puan Yusniza binti Yusof, Penolong Pegawai Pendidikan Daerah mewakili PPD Daerah Kota Terengganu. Yang saya kasihi tak lain tak bukan guru besar kita, Cikgu Sufian bin Mamat, yang baru saja datang ke Pulau Riung ini menggantikan Cikgu Abdul Rahim bin Abdul Rahman, guru-guru penolong kanan yang dedikasi, semua guru-guru SK Duyung, Timbalan, YDP, Cik Abdul Majid Abdul Rahman, yang tu kat depan Cik Majid, kalau tak kenal lagi, yang beliau juga merangkap pengurusi JPKK Pulau Ketam Hujung, ahli jawatankuasa PIBG, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa serta penjaga yang saya kasih sekalian. Syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang yang berbahagia ini, tanggal 24 Jun 2022, kita dapat bersama-sama dalam satu majlis yang sungguh bermakna bagi kita semua, iaitu Mesyuarat Agung Tahunan kali yang ke-30 bagi SKD Duyung.
Terlebih dahulu saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Berhormat Ahli Parlimen Kuala Nerus, Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Ahmad Razali, ya. Walaupun kita rasa Datuk ni sibuk, ya, tapi kerana kecanaan Datuk untuk sekolah, ya, sekolah Duyung khususnya, beliau dapat melapangkan masa serta pegawai Datuk datang bersama-sama kita untuk merasmikan mesyuarat agung kita pada petang ini. Satu tepukanlah pada Yang Berhormat Datuk, ya. Terima kasih dan keledi kalau boleh datang lagi, ya. Dan di sini juga Tuan Gusar tadi banyak dah sebut, ya. Banyak dah permintaan, ya. Tak perlulah saya ulang lagi. Sama juga, ya. Mana untuk kepentingan sekolah kita, ya, untuk pembangunan dan untuk kemajuan pendidikan bagi anak-anak sekolah kebangsaan Duyung kita ini, kita sokong 100%, ya. Bahkan boleh lebih daripada itu, 200-300% kita sokong, ya. Kita sebagai bapa penjaga, kita menyokong apa usaha yang telah dibuat oleh pihak sekolah dan juga PIBG, ya. Itu yang kita harapkan, ya. Walaupun tuan-tuan, ya, tidak menduduki AJK PIBG, kita sebagai bapa, kita kena sokong dan kita kena beri, ya, beri kata orang amanat ataupun kepercayaan kepada ahli AJK yang tuan-tuan pilih, ya, pada masa yang lalu. Dan hari ini, tahun ini, ya, sebagaimana Tuan Guru Sabi tahu, kita ada pemilihan ahli jawatan kuasa. Dan saya secara jujurnya, ya, tuan-tuan bolehlah memilih ataupun mencari calon-calon YDP untuk mengganti diri saya. Kerana apa? Kerana kira syarat tu tak ada dah, Datuk. Anak tak ada dah sini. Cucu pun tak ada juga. Kalau ada pun anak-anak saudara, ya. Kalau ikut syarat tu tidak layak dah. Tapi bagaimanapun, atas khidmat, ya, permintaan daripada pihak sekolah dan juga tuan-tuan, saya cubalah sedaya upaya beri perkhidmatan pada masa yang lepas. Dan saya juga minta maaf sekiranya khidmat saya tidak memenuhi kehendak tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah berusaha sedaya upaya bersama AJK, yang telah tuan-tuan puan-puan lantik, untuk membangunkan pihak sekolah. Kita AJK PIBG ni, kita kena ingat kita membantu saja pihak sekolah, tak lebih pada itu. Kita tak boleh campur tangan dalam pentadbiran pihak sekolah. Cuma apa-apa yang perlu pihak sekolah kita bantu, kita cuba berusaha. Terutama sekali cari duit, ya, mak itu. Hak ni penting sekali. Sekolah dah diminta duit, jadi guna PIBG lah, minta dengan Yang Berhormat. Kalau PIBG minta acak-acak tu, Yang Berhormat kena faham lah. Jangan marah, Yang Berhormat. Cukup aja, Yang Berhormat. Dan di sini juga saya ingin mengambil peluang untuk merakamkan peragaan dan terima kasih kepada cikgu-cikgu kita yang telah berjasa untuk mendidik, anak-anak kita di sekolah kebangsaan Duyung yang telah berpindah, yang telah meninggalkan sekolah Duyung ni, tinggal sekolah, bukan meninggal dunia, tidak, meninggal sekolah kita ini. Termasuklah cikgu yang saya rasa banyak berjasa dan lama juga berkhidmat di SK Duyung ni, iaitu Cikgu Zubir Muhammad, yang mana Cikgu Zubir ni, untuk makluman ibu bapa semua, telah berhijrah ke Pulau Pinang, daripada Pulau Duyung pergi Pulau Pinang, jauh. Bila pula kita boleh jumpa ni, kita tak tahu, Lepas tu Cikgu Syarifah Aida Suzila binti Tuan Mamat,
yang telah pun bertukar ke SK kebaikan, ya, kebaikan dekat, ya, Cenering, ya. Dan yang ketiganya Cikgu Masliza binti Muhammad Elias Muhammad, yang mana bertukar ke yang datang ke sekolah Dion. Saya malu-alukanlah bagi pihak AJK PIBG Sekolah Kebahasaan Dion, iaitu daripada SK Bukit Diman. SK Bukit Diman, daerah Hulu Terengganu, ya. Bukit Diman, daerah yang luar daripada Kuala Terengganu lah, ya. Jadi kepada cikgu-cikgu yang baru datang sore ini, saya mengalu-alukan kehadiran beliau untuk memberi perkhidmatan bagi anak-anak kita di SK Doyong, ya. Begitu juga kepada cikgu-cikgu yang sedia ada ni, saya bagi pihak ibu bapa, ya, ingin merakamkan peragaan yang tidak terhingga. Terima kasih, jutaan terima kasih kepada cikgu-cikgu, ya, di atas khidmat cikgu-cikgu semua untuk anak-anak kita. Dan samping itu juga saya tak lupa juga ingin merakamkan peragaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Adun Bukit Tunggal yang telah banyak membantu kita, ya, menyediakan kemudahan tempat cuci tangan semasa Covid dulu, dan 2 buah kanopi, dan juga tempat menunggu, ibu bapa menunggu anak-anak balik dari sekolah, ya. Dan juga yang lain-lain lah yang tidak sempat saya sebutkan di sini, ya. Begitu juga kepada Yang Berhormat Datuk yang telah cakna untuk sekolah ini, di mana kalau kita tengok dataran yang berwarna merah lah kita kata tau. Ini pun dari segi sumbangan daripada Yang Berhormat Datuk Ahli Parlimen juga, ya. Dan saya dipahamkan juga cikgu telah meminta tadi pentas, dan saya dah bisik dengan Datuk tadi, pentas tu telah pun diluluskan, ya. Saya dipahamkan. Terima kasih banyak Datuk, walaupun Datuk tak umum lagi. Kita banyak lagi benda-benda yang kita nak, ya. Yang kita nak, tapi Datuk kata je setahun, Datuk kata. Kalau boleh nak lagi, saya dah bisik dengan Datuk tadi, kalau boleh untuk nak beri semangat kepada cikgu-cikgu ni, permintaan daripada PIBG lah, Datuk, ya. Oleh kerana kita lama dah dibelenggu dengan COVID-19 ni, ya. Jadi semangat nampak muram je, ya. Tak berapa semangat, ya. Tengok air muka pun tak ceria je. Saya bisik dengan Datuk ni, kalau boleh kita nak bawa lah cikgu-cikgu ni, PIBG ni, atas nama PIBG nak cari kutukan dengan Yang Berhormat lah, untuk nak bawa cikgu-cikgu ni jalan-jalan keluar daripada Pulau Duyung ni. Bukan jalan-jalan cari makan, jalan-jalan sambil lawatan berinformasi lah ke tempat-tempat yang boleh kita mengambil contoh dan teladan bagi kita bawa balik ke Pulau Duyung ni, SK Duyung ni, untuk kita memajukan SK Duyung. Ya, jadi saya rasa itu sajalah, dan saya memohon kemaafan sekiranya saya mendarajui PIBG ni selama tempoh yang lepas. Sekiranya ada kekurangan dan kelemahan, saya minta maaf banyak. Begitu juga dengan AJK saya lah, ya. Dan saya mengucapkan selamat tuan-tuan semua bermesyuarat agung pada petang ini. Dan akhir sekali, peragaan dan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Muhammad Khairudin Ahmad Nozali. Sasu nak sebut At-Takhiri sama, pasal dia berasal daripada Takhiri, ya. Tapi tak apa, At-Takhiri itu terlarang, ya. Dan juga dia punya pegawai yang bersama kita pada petang ini. Kalau boleh Datuk serta pegawainya mengambil peran lah, memberi perhatian dan sya'ni untuk kita di Pulau Duyung ini. Saya rasa itu sajalah ucapan ringkas daripada saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang di-Ketua PIDJ atas ucapan yang disampaikan. Kini, majlis menjemput Yang Berhormat Dato' Dr. Muhammad Khairuddin bin Ahmad Ghazali, Ahli Parlimen Kuala Negeri, untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan Masyarakat Agung PIDJ Sekolah Kebangsaan Duyung kali ke-30 bagi tahun 2022. Majlis dengan seterus hazir mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال تعالى في محكم تنزيله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah untuk kami daripada pasangan-pasangan kami dan juga zuriat-zuriat kami sesuatu yang menyejukkan mata kami, dan kurniakanlah kami menjadi imam, pedoman, ikutan kepada orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada yang bahagia pengurusi majlis, yang bahagia Puan Yusniza binti Yusof, penolong pegawai pendidikan daerah PPD Kuala Terengganu, yang berusaha Cikgu Supian bin Mamat, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Duyung, yang dihormati Tuan Haji Cik Ayub Osman, yang di-Ketua PIB Sekolah Duyung, yang dihormati Cik Abdul Majid bin Rahman, Timbalan yang di-Ketua PIB Sekolah Kebangsaan Duyung, seterusnya barisan guru, ibu dan bapa, dan juga para pelajar yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Pertamanya saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi ruang masa kepada kita semua untuk hadir di sini, untuk sama-sama kita bincang perkara yang besar melibatkan masa depan pendidikan anak-anak kita, khususnya di Pulau Duyung ini, mengurusi Sekolah Kebangsaan Duyung. Dan saya sangat teruja dengan ucapan daripada yang berusaha Guru Besar tadi, yang bercakap dengan penuh semangat, mengharapkan kita bergerak bersama. Dan untuk itu saya sebutlah sedikit bahawa bajet yang kita bagi, yang tapak gajah ni, ataupun tapak gajah lah nama dia, yang ni kita bagi tahun lepas 20,000, tapi dilaksanakan tahun ini kerana faktor Covid. Dan untuk setahun hanya sekali saja boleh mohon. Itu memang peraturan yang dibuatlah dalam tempoh setahun sekali. Jadi nak mohon banyak sekaligus lah, kalau diluluskan lah. Tapi untuk bajet kali ini, untuk pentas, saya dah bawa masuk dalam sistem, diluluskan untuk 20K. Tapi rupanya 20K tak cukup untuk buat pentas. Jadi apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya ialah tambah lagi bajet. Maka saya tambah lagi bajet, saya bagi untuk projek ini 40,000 semua, insyaAllah. Ini kerana semangat cikgu tu. Tadi saya bincang dengan Raja Arizal dan dia kata nak tahu apa YB, tambah 10 kekok 30. Tapi dengar dia cakap semangat sangat, tak tergamak suruh 30. Jadi lain kali kena semangat lagi. Dan kita bagi lebih lagi, jadi kita luluskan 40 insyaAllah. Kaedahnya kita akan bincang supaya dapat segera kita laksanakan, dan anak-anak kita boleh segera termasuklah nanti nak masuk bulan monsun Tengkujuh nanti akan berhadapan dengan masalah yang besar lah. Kita harap dapat kita segerakan dengan bajet 40,000 tadi insyaAllah. Tadi Tuan Haji Cik Ayub pun bisi juga, ada lagi bajet tambahan ke tidak, nak buat cikgu berjalan sikit, dia kata, bagi ceria-ceria. Saya kata yang ni oleh kerana bajet sekali saja, kena fikir cara lain lah, kita bantu cara lain insyaAllah. Dulu masa jadi menteri, bajet banyak dan besar, cuma masa tu Covid. Jadi menteri ketika Covid, menteri Covid, dan banyak bajet kita habiskan untuk bantu rakyat yang dalam keadaan kesusahan.
melibatkan makan dan juga minum. Pembangunan kita kurangkan pada ketika itu. Lagipun sekolah tidak bersedia dan tidak banyak datang permohonan. Ada yang minta saya beri, saya luruskan juga. Bila berakhir Covid, maka datanglah permohonan, dan saya sebagai ahli parlimen, insya-Allah sebarang permintaan kita tidak pernah tolak sebenarnya. Cuma angka saja. Dia minta 30, kita bagi 20. Minta 20, kita bagi 10. Itulah bergantung pada keperluan dia. Kalau keperluan 20 lah. Kadang-kadang dia orang pandai. Nak 20, buat 30. Dia cari orang minta. Lagu tu lah minta. Dan jangan rasa malu nak minta sebenarnya, Cik Ayub. Kena minta. Kerja cikgu, kerja sekolah, kerja rakyat minta. Kerja kerajaan bagi. Cuma bagi tu bila bergantung kepada peruntukan. Kerajaan akan luluskan semua benda. Cuma masa keadaannya macam keadaan Al-Quran lah, cerita tentang doa. Allah Ta'ala sebut, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan berfirman, mintalah kepada aku pasti terima. Kata ulama, maksudnya semua doa tidak akan ditolak, diterima semua. Cuma pelaksanaannya bila. Jadi kerja kita minta, kerajaan terima, tinggal lagi pelaksanaan. Kalau kita di peringkat RMK 12, tahun ni untuk OP2 ada sekian bajet, tahun depan OP3 sekian bajet pula, bergantung pada bajet. Hatta di peringkat parlimen kita pun ada lagi 3 projek besar di kawasan parlimen kita yang dalam perhatian kerajaan, cuma tunggu bajet. Membesarkan jalan daripada Kubang Jela sampai ke Rambak Batu 6, Rambak Batu 6 sampai ke airport, kemudian daripada Rambak Batu 6 nak pergi ke highway. Itu semua projek-projek besar di bawah dalam perancangan kerajaan. Kita ambil contoh lagi yang melibatkan apa namanya banji, itu di Banggu Lilih, ada 2 Bangga Air Lilih, 2 projek besar. Semua dalam proses untuk diambil tindakan. Artinya kerajaan tidak tolak. Yang penting kerja kita kena minta. Dan saya sebenarnya sangat mengharapkan bantuan daripada rakyat dan sekolah untuk menyampaikan maklumat yang perlu untuk saya bawa. Dan betul disebut oleh yang bahagian berusaha cikgu tadi, bahawa suara di parlimen sangat penting. Kerana selalunya apa yang disebut di parlimen ketika berucap akan disegerakan. Itu kaedah dia dah. Saya masih menteri pun faham perkara ni. Dia penting sama. Bila disebut dalam parlimen, kita bekerja, pegawai kita akan bekerja. Kalau tak sebut, dia masuk lambat sikit lah. Sebab dia banyak queue. Maknanya siapa yang suara lantai macam cikgu ni, memang dia akan cepat dapat lah. Sebab dia kena kerja semua. Itu memang keadaan dia dah. Jadi insya-Allah apa yang disebut oleh 2 projek besar, satunya bangunan 3 tingkat ini dan juga satu lagi dewan, saya akan masukkan dalam ucapan saya dalam sidang bajet terdekat nanti, insya-Allah pada bulan 10 nanti, insya-Allah, jika panjang umur lah. Dan memang saya minta, saya sebut banyak pada cikgu-cikgu, pengetua yang saya pergi, guru besar yang saya pergi, tolong maklumkan apa dia keperluan. Kerana memang kerja yang berhormat, kerja YB menjadi orang tengah antara rakyat dan kerajaan. Tu kerja dia dah. Kalau dia tak buat kerja tu, dia bertanggungjawab di hadapan Tuhan lah. Kerana dia mas'ul, diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyat bagi amanah kat dia. Jadi bantulah saya setakat jadi YB ini untuk saya laksanakan tugas. Dan kita doalah, siapa pun yang jadi wakil rakyat parlimen PRU akan datang, siapa pun doa agar dia jadi menteri, supaya senang. Bajet tu besar, kerana menteri ni bajet dia luar biasa sikit daripada bajet ahli parlimen biasa. Cuma saya kata tadi, sebab kita COVID hari itu, walaupun jadi menteri, banyak bajet turun bukan untuk pembangunan, tu untuk bantu rakyat yang susah dari sudut makan dan minum. Tadi disebut juga oleh cikgu tentang air, dikaitkan dengan Pak. Cantik apa yang dibangkitkan, dan ini peluang saya memberi penjelasan. Pak, pengurusan aset air berhad, satu syarikat kerajaan persekutuan di bawah Kementerian Kewangan atau Menteri Kewangan diperbadankan. Tujuannya untuk mengajak semua operator air seluruh Semenanjung migrate, lakukan penghijrahan kepada pusat, supaya pusat boleh bantu sekurang-kurangnya 2 perkara. Satu, buat loji air yang LRA, loji rawatan air. Yang kedua, untuk buat piping, kerana isunya berlaku isu melibatkan dipanggil NRW, itu air non-drinking water, yang banyak hilang kerana pipe lama. Itu 2 tugas.
Maka semua negeri Semenanjung semua telah migrate ke pusat kecuali negeri Terengganu. Jadi Pak Ad memang tidak ada asas ke negeri Terengganu kerana belum lagi migrate. Dan Kerajaan Negeri memutuskan untuk tidak migrate untuk setakat ini. Itu keputusan Kerajaan Negeri, maka itu terpulang pada Kerajaan Negeri lah. Kerja kami peringkat pusat persekutuan ialah lobby, beri pandangan, beri cadangan, mengajak dan sebagainya. Itu kerja kami peringkat persekutuan. Tinggal lagi negeri ada hak untuk menentukan, untuk menerima atau menolak, bergantung kepada kepentingan negeri terbabi. Maka oleh kerana negeri tidak migrate, maka Pak Ab tak dapat nak bantu dari sudut operator air. Dan kita bantu pun bukan urusan operasi, urusan syarikat operasi negeri masing-masing. Satu Kelantan, AKSB dan sebagainya. Negeri Sembilan sains nama dia. Tapi kita bantu dari sudut buat LRA, logi, yang memang kosnya sangat besar. Dan Terengganu memerlukan kos yang besar untuk LRA. Sebab itulah kita cadang. Tapi itu pun berkaitan negeri. Cuma cara lain nak bantu, saya akan fikirkan lagu mana. Kerana bantuan bentuk CSR ni kita buat juga. Cuma lagu mana, saya kena fikir sikit, bincang dengan pihak pengurusan nak bantu macam kita Terengganu dalam melibatkan perkara yang dibangkitkan oleh cikgu. Cuma apa yang beliau bangkitkan tadi menarik untuk saya menjelaskan apa dia fungsi yang dikatakan Pak Ab pengurusi aset air berhad ini. Baik tuan-tuan, itu cerita mukadimah sebenarnya. Cerita mukadimah untuk maklumat. Cuma yang penting saya kongsikan di sini, di sekolah kita ini dan di kampung kita ini, Pulau Duyung, di parlimen kita, Kuala Nerus, yang merangkumi dua parlimen, dua daerah, Kuala Nerus dan Kuala Terengganu. Ini kuasa daerah Kuala Terengganu. Dan negeri Terengganu kita ini ialah masa depan anak-anak kita. Sekolah satu entiti pendidikan yang sangat penting. Kalau dulu disebut oleh para hukamat silam tentang ibu, al-ummu madrasatun iza a'adattaha a'adatta jailan. Ibu adalah satu sekolah yang kalau kamu persiapkan ibu ini, kamu siapkan satu generasi ke depan. Jailan mustaqbalan. Menggambarkan tentang konsep pendidikan. Hari ini kita ada PIBG, satu tempat untuk berunding antara guru dan juga ibu bapa bagi memastikan bahawa anak-anak di satu sekolah mendapat yang terbaik dari sudut pendidikannya. Kita baca cerita Nabi Allah Adam AS, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Bila Allah cipta Adam, Allah Ta'ala bagi ilmu, ajar Adam nama semua benda, ajar. Tapi ajar beri ilmu itu baru satu juzuk daripada pendidikan. Pendidikan dulu kita di Malaysia kadang-kadang kementerian dipanggil Kementerian Pelajaran, ada Kementerian Pendidikan, dan terakhir kita Kementerian Pendidikan. Dan berlaku bahasa yang panjang. Kenapa nak pakai nama pendidikan, kenapa nak pakai nama pelajaran, ini panjang. Bagi saya, pelajaran sebahagian dari pendidikan. Pendidikan lagi luas. Dan Quran bila sebut tentang pendidikan menggunakan kata Rabba. Rabba ni mana apa? Rabba ni asal kata Rabba. Rabba ni benda yang berkembang. Pokok dia berkembang Rabba. Kalau kita nak dia berkembang ikut acuan, namanya Rabba. Maknanya biar dia berkembang ikut acuan. Tu Rabba yurabi tarbiyah. Makna tarbiyah berkembang sesuatu dengan acuan. Ibarat orang yang tukang kebun, dia nak pastikan pokok bunga dia bentuk lagu mana, bentuk bulat ke, pak segi ke, maka dia akan gunting sama. Sebab apa? Itu konsep tarbiyah. Kita hari ni nak sedekah acuan macam ni. Anak kita kalau kita biarkan, dia akan berkembang sendiri. Allah kata wa ja'alna lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Kami jadikan untuk dia pendengaran, penglihatan dan juga hati. Allah bagi 3 panca indera utama. 2 yang masuk kita bincang, satu lagi hati. Panca indera ini mendengar, melihat, memproses, dia akan berlaku.
tinggal kita dalam konsep tarbiyah, pendidikan, nak pastikan apa yang dia dengar, apa yang dia tengok, apa yang dia proses, semua berlaku dalam satu acuan yang kita mahu. Acuan apa? Itulah acuan seorang Muslim, seorang hamba kepada Allah Ta'ala, yang akan melahirkan seorang manusia yang hebat, berilmu, beradab, berakhlak, bersyakhsiah tinggi, berwawasan jauh, bukan dunia sampai ke akhirat, dan boleh memakmurkan bumi kita ini. Itu yang kita mahu. Maka kalau kita faham tentang tarbiyah, itu konsepnya, berarti kerja kita besar. Tak boleh kita biar macam tu saja. Mesti diambil cakna oleh guru yang ambil cakna, dan juga diambil cakna oleh ibu dan bapa. Dan itulah platform kita, PIBG, tempat bincang. Macam mana lahirkan anak di SK Duyung ini hingga lahir seorang yang sekian sifat dia, yang menjadi orang yang hebat. Kita Terengganu negeri hebat. Duyung ni pulau yang hebat. Pulau Duyung melahirkan satu kemahiran yang tak ada kat negeri lain, iaitu perkapalan. Maritim. Terengganu adalah negeri maritim. Lahir perkapalan. Kenapa? Kan dulu sungai yang dalam ini sampai ke Kuala Berang, itu pusat perdagangan dikala ditubuhkan kerajaan negeri Terengganu oleh Sultan Zainal Abidin yang pertama, yang dinobatkan oleh Mas Chayam, Raja Petani 1708. Dengan lahir berkembang pesatnya perdagangan di Kuala Berang. Berang merujuk pada sejenis buluh namanya berang, yang banyak di Kuala itu, jadi Kuala Berang. Tempat itulah tempat dagangan. Itu melahirkan pelbagai lagi industri-industri, termasuk antaranya perkapalan tadi. Hingga kapal-kapal yang dibawa oleh anak Melayu Duyung ini, kapal-kapal itu digunakan untuk peperangan juga, digunakan untuk berlayar sampai ke Istanbul, sampai ke merata dunia. Itu hebat anak Duyung. Dan kelebihan anak Duyung ini, tuan-tuan, dia boleh buat kapal hanya dengan mata dia tengok. Kalau orang moden perlukan alat tu, nak timbang dia, timbang elok tu tak elok, dia pakai mata aja. Ni kemahiran anak Pulau Duyung. Dan di Kampung Bating berdekatan ni, saya nak gambarkan kehebatan. Kalau itu kehebatan kita, maksud kehebatan buat senjata, kehebatan apa namanya, bidang-bidang kemahiran seperti batik, ukiran dan sebagainya, sangat banyak pada anak Terengganu ini. Pada zaman moden ini, kita nak lahirkan anak yang macam mana? Kita mau lahirkan di bumi ini anak yang lagi hebat daripada yang sebelumnya. Mungkin satu hari nanti seorang Perdana Menteri daripada dulu penerus kita. Satu hari nanti bukan seorang menteri, Perdana Menteri. Seorang mungkin KSU, seorang SUK, seorang apa sahaja yang besar. Dan kita yakin kalau acuan itu kita bina hari ini, kita boleh melahirkan anak-anak hebat, hingga kita boleh tampal di dinding kita nota anak-anak hebat kita. Kita di sekitar Kuala Nerus, kita ada Ibrahim Fikri sebagai menteri besar antara yang termasyhur di Terengganu, yang bangunkan kawasan sekitar Kuala Nerus ini. Kita ramai tokoh-tokoh. Tok Guru Haji Abbas, Tok Guru besar. Dan medan ilmu Kuala Nerus ini, perdebatan ada Tuan Guru Haji Abbas dengan Tuan Haji Manah di Bukit Kandis dengan Tuan Guru Haji Musa. Ini cerita orang cerdik yang berdebat secara ilmu. Antara Tuan Guru Haji Abbas dengan Tuan Guru Haji Manah di Bukit Kandis berdekatan dengan Tuan. Ini cerita hebat. Kehebatan yang kita kenal sejarah kita. Tapi kita nak ulang pada sejarah ini, melahirkan anak yang hebat. Nak lahir anak yang hebat satu hari nanti daripada sini, di Duyung kita ini, di Kuala kita ini, tempat mula PIBG, tempat merancang antara guru dan ibu dan bapa untuk berfikir di luar kotak. Mungkin cikgu di sekolah pada kotak sekolah, ibu dan bapa di luar kotak dia nampak benda yang lain. Maka gabung jalin antara luar kotak dan dalam kotak, melahirkan suatu strategi Laut Biru. Ini yang dikehendaki, supaya kita pergi jauh, besar dan luas minda kita. Maka bagi saya, PIBG sangat penting, tempat untuk bincang. Jangan hanya jadikan dia sebagai tempat bertemu setahun sekali saja. Bahkan bina lagi pelbagai bentuk medium pertemuan yang boleh melahirkan pelbagai lagi program-program yang untuk kebaikan anak-anak kita. Terengganu, kalau di Kuala Nerus baru ni, kita ada untuk SPM. Kuala Nerus diumumkan sebagai
PGK apa nama PGS antara yang terbaik Kuala Terengganu, Kuala Rus Kuala Terengganu yang kedua. Purata grade sekolah. Saya dapat data minggu lepas di Kuala Rus sajalah, ni tak masuk ke ni Kuala Terengganu ni. 187 orang yang dapat cemerlang SPM 7A, 8A, sebelah A pun ada. Alhamdulillah. Maka tuan-tuan, saya harap medan kita hari ini medan yang mesti kita perkasakan untuk anak-anak kita. Dan saya sebagai ahli parlimen pada hari ini, insya-Allah selagi saya boleh bantu, saya bantu dengan dana yang ada, dengan idea yang ada, dengan pandangan yang ada, kita bantu insya-Allah semaksimal yang boleh untuk kebaikan anak-anak kita. Dengan harapan itulah jariah kita sebagai seorang rakyat negeri Terengganu, jariah untuk melahirkan anak-anak yang hebat pada masa akan datang, yang boleh memakmurkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah harapan saya. Dan saya pun tak nak cakap panjang. Ini hari Jumaat, tuan-tuan pun dah penat tadi begitu sembahyang Jumaat dan sebagainya. Cukuplah yang ringkas itu untuk jadikan panduan kita bersama insya-Allah. Moga-moga sekolah Kebahasaan Duyung menjadi sekolah yang terbaik insya-Allah. Marilah kita rasmikan masyarakat kita pada hari ini dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Ahmad Zali atas ucapan peresmian sebesar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian CJ Perhargaan dan Cedera Hati sebagai penghargaan kepada AJK PIBG bagi sesi 2021-2022. Dengan ini mohon kerjasama kepada semua AJK PIBG untuk bersedia di tepi pentas. Untuk itu, majlis menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Ahmad Ghazali diiringi Yang Berusaha Encik Sufian bin Muhammad, Guru Besar Sekolah Kebahasaan Duyung, untuk menyampaikan CJ Perhargaan dan Cedera Hati. Jadi persilakan yang pertama Tuan Haji Ayub bin Orban selaku YDP PIBG. Seterusnya dijemput Encik Abdul Majid bin Abdul Hasan YDP PIBG. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Muslim bin Yusuf sebagai Setiausaha PIBG. Seterusnya dijemput Encik bin Hasma Nahai bin Hashim sebagai Pendahari PIBG. Seterusnya dijemput Encik Majid bin Ibrahim selaku EJK PIBG. Seterusnya dijemput Encik Muhammad Zaidi bin Muhammad selaku EJK PIBG. Seterusnya dijemput wakil kepada Puan Nozamilah binti Muhammad selaku EJK PIBG. Ada wakilnya. Seterusnya dijemput Encik Osman bin Muhammad. Seterusnya dijemput Encik Mansur bin Embong. Seterusnya dijemput Puan Husnani binti Abdul Rashid.
dijemput Puan Nurul Huda binti Yasin. Seterusnya dijemput Puan Yasrina binti Yasin. Seterusnya dijemput Puan Junaina binti Awam selaku pemeriksaan kedua. Dan yang terakhir dijemput Puan Syarifah Saadiah binti Said Abdul Rahman, juga pemeriksaan kedua. Wakil diucapkan kepada Ibu Muhammad dan Doktor. Sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan, dijemput pula YDP PIBG Tuan Haji Ayub bin Muhammad diiringi Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Duyung Encik Sufian bin Mamat untuk menyampaikan cedera hati kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Ahmad Azhari. Majlis sekali lagi mengucapkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Ahmad Azhari di atas kesudian beliau meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Majlis petang ini diteruskan lagi dengan acara cabutan nombor bertuah. Sesi cabutan bertuah akan diadakan sebanyak 3 kali. Kami berharap ibu bapa dan guru boleh bersedia dengan nombor masing-masing. Sediakan nombor masing-masing dulu 2 kali. Kita mulakan dengan sesi yang pertama. Pihak majlis sekali lagi menjemput Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin bin Ahmad Azhari diiringi Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Duyung Encik Sufian bin Mamat untuk membuat beberapa cabutan nombor yang bertuah untuk sesi yang pertama. Yang doktor tu semua dengan wadi. Okey, untuk cabutan pertama cabut 10 nombor dulu. Okey, bersedia dengan nombor masing-masing. Nombor busuk tu. Nombor busuk kan. Okey, boleh bersedia dengan nombor masing-masing. Okey, dijemput Yang Berhormat ada dijemput untuk menyampaikan cabutan yang pertama. Di nombor yang pertama 191, nombor saya. Tahniah. Betul tu. Nombor yang kedua 177. Okey. Nombor yang kedua bersedia, ada nombor 1 kat depan. 12. Ada 12 1. Okey, bersedia. Nombor yang keempat pun ada 1. Ada 1 kat depan. Ada 3 nombor. 178.
175. 1751. 1752. 1753. Okey. Seterusnya 87. Ada? Ada. Okey. Kita lajukan sikit ya. Okey, seterusnya 130. 1301. 1302. 1303. Ada? Tak ada? Tak ada eh? Cik Ayu. Okey. Ni nombor yang paling cantik untuk hari ini. Nombor 1. Saya ada tak? 11, 12, 13. Okey, kita teruskan. Nombor 53. 53 1, 53 2, 53 3 tak ada. Okey, 1 2 3. Cantik nombor ni. 1 2 3. 1 2 3 1, 1 2 3 2, 1 2 3. Okey, tak ada. Tak ada. 76 saya panggil lagi. Tak ada dah. Ini dah. Okey. Okey, ada tak? Okey, ada sekali lagi sesi. Saya pun nervous ni. Satu 1681. Okey, ada. Nombor seterusnya 136. 1361, 1362 ada. Okey, seterusnya 160. 1601 ada. Okey, seterusnya 188. 1881, 1882, 1883. Tak ada. Okey, seterusnya 121. 121. 1211, 1212 tak ada. Okey. 105. 105. 105 tak ada. 92. 92. 92 tiada lagi. 52. 52 ada. Okey. Terus saya laju 108. 1081, 1082 ada. Okey, yang terakhir 134. 134. 134 ada. Okey, setakat itu sahaja. Okay, pihak majlis menjemput tetamu yang diraih untuk menjamu selera di bilik jamuan. Pihak majlis mempersilakan.